Hello guys, bersama saya lagi dalam Red Nopo Channel. So ini dia jawapan ataupun keputusan terkini ya MKT Majlis Kerja Tertinggi UMNO, sahabat-sahabat semua, selepas mereka mengadakan mesyuarat tergempar berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan daripada raja-raja yang di Pertuan Agong. Jadi hari ini sahabat semua, kita boleh melihat bagaimana parti UMNO ini adalah sebuah parti yang menjunjung dan juga menghormati ya perlembagaan negara kita. Tidak seperti parti daripada pembangkang yang jelas terang-terangan menolak, menderhaka kepada titah daripada yang di Pertuan Agong. Jadi akhirnya ya UMNO hormat keputusan Agong, kurangkan hukuman Najib Razak. Itu antara kenyataan ya daripada media selepas berakhirnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Walaupun begitu sahabat semua, mereka akur dengan keputusan daripada yang di Pertuan Agong dan juga menghormati keputusan yang di Pertuan Agong. Sultan Abdullah, ya ini di keputusan ya dibuat oleh Agong pada yaitu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mengurangkan hukuman penjara dan denda bekas Perdana Menteri. Sementara kita mendukung perlembagaan persekutuan, UMNO terkesan dan bersedih dengan keputusan tersebut, katanya dalam kenyataan selepas mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Ibu Pejabat sebentar tadi. Justru parti itu berkata ia akan meneruskan usaha untuk mendapatkan pembelaan bekas presidennya mengikut undang-undang negara seperti yang diputuskan Perhimpunan Agong. UMNO ingin menegaskan pembelaan terhadap Najib dibuat kerana merasakan beliau tidak mendapat keadilan seawal proses perbicaraan. Sehubungan dengan itu, UMNO berharap atas prinsip keadilan Perdana Menteri akan bersama-sama menjunjung semangat ini. Semalam, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengumumkan Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2008 selepas hukuman penjara 12 tahun dipendekkan kepada 6 tahun dan juga denda RM 210 juta dikurangkan kepada 50 juta. Pada 28 Julai 2020, Najib disabitkan oleh Mahkamah Tinggi kerana salah guna kuasa penggubahan wang haram pecah amanah dalam kes SRC International membebitkan RM42 juta. Rayuan di Mahkamah Rayuan ditolak pada 8 Disember 2021. Najib mula menjalani hukuman penjara 12 tahun pada Ogos 23 hari bulan 2022 di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhirnya. Sementara itu, ahli MKT UMNO, Lokman Adam berkata pihaknya akan mengumpul tanda tangan untuk merayu sekali lagi supaya Najib diberikan pengampunan dirajah dan dikenakan tahanan di rumah. Beliau berkata pihaknya akan berusaha menemui ketua bahagian di seluruh negara bagi menjelaskan kedudukan sebenar dan meminta ahli UMNO bertenang kerana usaha akan dilaksanakan secara berterusan. Kata Lokman, kita minta semua rakyat Malaysia menghormati keputusan agung sebelum ini dan juga lembaga pengampunan. Itu dia. Walaupun berat ya, tetapi mereka akur ya dengan keputusan daripada yang di Pertuan Agong. So ini adalah parti yang menghormati perlembagaan, menjunjung ya Majlis Raja-Raja maupun lembaga pengampunan yang dipengerusikan sendiri oleh yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Jadi kita tabib hormat ya dengan kenyataan ataupun keputusan yang diambil oleh MKT UMNO ini. Memang agak sukar, agak berat untuk ditelan, tapi inilah realitinya. Kalau tidak mahu dianggap sebagai derhaka seperti pembangkang yang secara bulat-bulat seperti mana yang didedahkan oleh yang di Pertuan Agong ke-16 ya, mereka menolak titah daripada di Pertuan Agong. Nampak sangat ya mereka tidak menghormati kepada Majlis Raja-Raja maupun yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Dalam pada itu sebenarnya juga hari ini YB Fahmi turut mengeluarkan kenyataan supaya jangan terlanjur komen. Fahmi minta hormat keputusan lembaga pengampunan. So sebenarnya ini yang sudah pun dilakukan ya oleh parti UMNO, dan Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil memohon semua pihak ya untuk menghormati dan tidak terlanjur dalam membuat komen, termasuk
di media sosial berhubung keputusan Lembaga Pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau berkata perkara 42 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkuasa membuat sebarang keputusan selain telah diputuskan dalam beberapa kes sebelum ini bahawa keputusan tidak boleh dipersoal di mahkamah. Kalau keputusan mahkamah tidak boleh dipersoal, saya mohon kita semua hormat keputusan pengampunan. Jika kita terlanjur dalam beberapa komen, beberapa tindakan boleh diambil sama ada oleh polis atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Katanya, jangan sampai berlaku pelanggaran undang-undang, adab dan tata susila, dan jangan sentuh isu 3R agama, bangsa dan raja-raja. Ini peringatan kepada semua. Jika ada mana-mana pihak yang menguji sistem itu, maka tindakan boleh diambil. Jadi saya memohon semua, katanya, untuk cakna dan berwaspada dalam membuat komen. Jangan sehingga tindakan diambil, katanya kepada pemberita pada sidang media selepas melakukan ujian kualiti perkhidmatan seluler di Pusat Ekonomi Digital Felda Bukit Go. Ditanya penerimaan rakan dan ahli parti, terutama yang UMNO memandangkan ada yang berharap bekas Perdana Menteri itu dibebaskan, Fahmi optimis pimpinan parti dalam Kerajaan Madani akan bersama-sama menguruskan perkara tersebut dengan baik. Kita perlu hadapi perkara ini bersama-sama dan kebersamaan ini pada saya akan menjadi kekuatan. Isunya adalah kita perlu memberi penjelasan tentang proses dan apa yang boleh dilakukan. Tidak boleh melangkaui batas undang-undang perlembagaan dan kita hormat ke institusi yang telah membuat keputusan, katanya. Semalam semalam sebenarnya isu ini telah pun kita ketahui, ya, apabila Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan memaklumkan bahawa hukuman terhadap Najib telah pun dikurangkan, sahabat-sahabat semua. Jadi selain itu, YB Fahmi juga berharap pimpinan politik termasuk dari parti sama dengan beliau untuk bermuhasabah diri dan tidak terlalu pantas dalam memberi komen yang boleh mengguris hati sahabat dalam Kerajaan Madani, selain boleh membuka peluang kepada pihak yang hendak menangguk di air yang keruh. Sebagai contoh, beliau merujuk kepada kenyataan ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim yang dilapor media beberapa hari lepas mahu UMNO menukar pimpinannya, yang disifatkan Fahmi sebagai pandangan peribadi dan tidak mewakili parti. Saya dah menghubungi beliau dan memberi teguran keras tentang ini. Beliau tidak patut mengeluarkan kenyataan seperti itu. Jangan jaga kain parti orang lain. Beliau sahabat dan orang yang saya hormati serta mempunyai prinsip, tapi cara beliau tidak membantu. Kalau kita buat begitu, ada pihak yang akan mengambil kesempatan. Bukan tempat saya untuk memberi teguran kepada mana-mana pimpinan atau ahli parti. Namun kita mohon kerjasama dari semua dalam Kerajaan Madani, katanya. Fahmi berkata sekiranya terdapat teguran yang hendak dikemukakan, ia perlu dilakukan secara tertib dengan menyampaikan kepada pemimpin untuk diuruskan dengan lebih terbaik. Itu dia, sahabat semua, kenyataan terkini daripada YB Fahmi, dan juga beliau turut menegur ahli parlimen daripada parti PKR ini, Hassan Karim, yang saya sendiri melihat, sahabat semua, komen-komen ini tidaklah sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Jika mau beri komen, komenlah kepada parti sendiri. Jangan sibuk kepada parti komponen seperti Parti Barisan Nasional maupun UMNO itu sendiri. Jadi satu tindakan yang kurang bijak daripada ahli parlimen Hassan Karim ini. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang cuba beliau harapkan daripada kenyataan itu. Tapi yang jelas dan nyata, kenyataan itu boleh menimbulkan ketidaksenangan hati di antara pemimpin maupun penyokong di antara Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi kita mengharapkan ahli-ahli parlimen dalam kerajaan, khususnya daripada PKR maupun rakan dalam Barisan Nasional, supaya berhati-hati dalam membuat setiap kenyataan. Kenyataan ini boleh diambil kesempatan oleh pihak pembangkang, khususnya seperti Parti PAS yang memang pakar dalam memusingkan segala fakta disertakan dengan dalil-dalil, dan akan dipercaya terus oleh pengikut-pengikut mereka yang sudah disesatkan otak kepalanya. Kerana seperti yang Muhyiddin kata, PAS ini adalah parti ajaran sesat, dan akhirnya bersatu dan abakau sendiri ini menyertai parti yang dikatakan sesat oleh dirinya sendiri itu. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan dapat pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.